Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Mengejutkan ya, satu lagi pendedahan yang dibongkarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana apa? Kerana ditanya oleh geng-geng daripada Bersatu. Ya, kononnya kerajaan ini mereka tuduh membuat pembaziran ya di dalam publicity kerajaan dengan gambar-gambar billboard. Jadi sahabat semua, siapa sebenarnya yang membazir? Akhirnya Datuk Seri membuat pendedahan sebanyak RM17 juta dihabiskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Jadi sahabat semua, mari kita dengar ya soalan ini dan juga jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton dan juga dengar pendedahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, sahabat-sahabatku semua. Akan dimanfaatkan untuk menyediakan beberapa iklan atau penerbitan yang boleh memberikan penjelasan lanjut. Saya tidak fikir ini terlalu bermasalah seandainya kita punya program yang jelas dan turun menyantuni rakyat. Tetapi untuk berbelanja lebih daripada itu, saya tidak fikir ia selaras dengan prinsip pengurusan cekap dan tata kelola yang kita sebut selama ini. Silakan Abang Kota. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya merujuk jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada soalan yang asal. Mungkin Yang Amat Berhormat boleh jelaskan kepada Dewan ini jumlah yang besar yang dibelanjakan pada zaman Yang Berhormat Paguh menjadi Perdana Menteri itu ialah pada zaman COVID-19. Justru mungkin pada masa itu ada kewajaran untuk mengadakan pelbagai jenis penerangan, bukan soal pencapaian kerajaan tetapi penerangan berkenaan dengan COVID-19. Kalau boleh Yang Berhormat jelaskan pecahan perbelanjaan untuk billboard, untuk penerbitan buku-buku penerangan dan sebagainya. Terima kasih. Silakan Abang Menteri. Terima kasih Indra Kota tentang persoalan yang dibangkitkan. Dari segi jumlah terperinci saya tidak sediakan, kita boleh berikan kemudian. Tetapi kebanyakannya dibuat oleh pejabat Perdana Menteri secara langsung. Dan ini termasuk media buy, ya, membeli iklan atau menentukan membayar kepada media-media tertentu supaya mempromosi Perdana Menteri selain daripada kerajaan. Kemudian termasuk publicity, memastikan billboard dan sebagainya diedarkan untuk kebanyakan ini juga untuk promosi Perdana Menteri. Tetapi saya akui ada mungkin termasuk juga menerangkan beberapa program kerajaan termasuk semasa COVID yang juga saya singgung dalam jawapan tadi. Satu lagi Tuan. Silakan. Okey, terima kasih Tuan. Terima kasih Tambun. Saya meneliti dengan jelas apa yang dijawab oleh Tambun berkaitan dengan soalan pertama daripada Batu. Soalan saya, berapa banyakkah perbelanjaan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan bermula daripada PMX ambil alih kerajaan sehingga sekarang berkaitan dengan mempromosi Malaysia Madani. Kerana saya lihat di tepi jalan, saya pergi ke Kuala Selangor, yang betul, berarti sepanjang jalan, setiap 1 kilometer ada gambar berhenti tepi jalan. Berapakah belanja yang diperuntukkan untuk hal tersebut? Terima kasih Betul. Terima kasih. Seperti yang saya sebut, billboard yang ada itu adalah dalam perjanjian pada tahun 2022 dengan BERA. Saya tidak ada perjanjian baru. Perjanjian itu adalah untuk promosi sama ada Perdana Menteri dan iklan dan program itu diteruskan berdasarkan perjanjian 2022 kerana 2023
tidak ada peruntukan baru. Dan itu harus jelas. Billboard itu hanya menggantikan apa yang telah ditandatangani, foto Bra dengan foto Tambun. Itu saja. Tetapi ini bukan peruntukan baru kerana 2023 tidak ada peruntukan baru kerana hanya meneruskan apa yang tidak meterai dalam perjanjian tapi tidak membelanjakan. Baik. Saya jemput seterusnya Tuan Wan Ahmad Fasha bin Wan Ahmad Kamal Macang. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya baca ya. Silakan. Minta Yang Amat Perdana Menteri menyatakan apakah pendirian kerajaan berhubung tindakan terkini Dewan Perwakilan Amerika Syarikat House of Representatives yang meluluskan rang undang-undang pencegahan pembiayaan antarabangsa Hamas untuk mengenakan sekatan terhadap pihak luar yang menyokong Hamas serta pergerakan jihad Islam Palestin. Silakan, Menteri. Betul. Kerajaan tidak mengiktiraf mana-mana keputusan, mana-mana negara, termasuk Amerika Syarikat, yang mengenakan sekatan atau sanction secara unilateral. Kita hanya mengiktiraf keputusan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dibuat apa yang disebut sebagai multilateral. Jadi tentunya kita pertama tidak bersetuju dengan cara dan dibuat oleh Amerika Syarikat. Keduanya, dia tidak mempengaruhi dasar dan keputusan kita. Dan sepanjang semalam, saya menghubungi beberapa negara sahabat dan negara Islam yang memberikan pendirian yang sama bahawa kita tidak mengiktiraf. Ya. Sebab itu, soal pertama, hubungan dengan Hamas kita teruskan dulu dan sekarang. Dan kita tidak menganggap menghukum Hamas sebagai badan pengganas. Dan kita beri perbandingan dan rasional yang jelas seperti mana juga Mandela dan ANC yang dijajah melalui program apartheid dan di sini Palestin yang dijajah dengan dasar apartheid, dengan ethnic cleansing dan sekarang dengan genocide. Jadi oleh demikian, apa yang berlaku adalah hak legitimate yang sah perjuangan rakyat Palestin dan itu menjadi dasar kita. Malah saya dengan izin menambah bahawa walaupun kita tidak berakui Statut Rome, maknanya kita tidak boleh bawa kes ini kepada International Criminal Court, tetapi arahan kita jelas. Kita akan memberi sokongan kepada mana-mana negara termasuk Palestin dalam membawa kes Palestin dan penjajahan dan kezaliman dan penindasan ke atas rakyat Palestin. Ya. Seperti mana dalam kes Rohingya, ya, walaupun kita tidak ada hak bawa. Tetapi selain daripada itu juga, kita ada tindakan dengan International Court of Justice. Ya. Ada, yang Rohingya itu International Court of Justice. Kita mampu meneruskan. Dalam International Court of Justice, di bawah pentadbiran saya, dengar, supaya jangan Ketua Dewan Ulama guna harakah mengkaitkan saya dengan Israel. Itu satu kenyataan yang biadab, yang melanggar tata susila. Fitnah yang guna serban tidak sah dan saya bantah sekera-kerasnya. Kalau diulang, saya akan ambil tindakan keras terhadap sesiapa yang menggunakan begitu. Ini yang saya sebut membina mahligai atas pusara. Orang mati dan kita kerja setiap hari. Bawa kes ini, minta OIC adakan sidang. Bawa China, Rusia, Brazil dan Ireland, Bolivia, bincang dengan Kishida, Jepun, dengan Rutte, Netherlands dan minggu ini dengan naib Presiden China. Tapi sewenang-wenang berikan hukuman biadab dan kurang ajar untuk baik, saya nak sebut ni ICJ. Ini bawah saya sebagai Perdana Menteri. 23.
Terbaik, itu dia sahabat-sahabat semua. Satu lagi pendedahan ya, kerana ditanya oleh pihak pembangkang. Ya, akhirnya Datuk Seri Anwar mendedahkan ya, seperti yang saya katakan tadi, 700 juta ringgit diperuntukkan untuk mempromosikan Perdana Menteri mereka ketika itu. Dan hari ini apabila ditanya, mereka menanya adakah kerajaan hari ini membelanjakan? Ya, kerajaan hari ini tiada membuat perbelanjaan baru kecuali menyambung bajet yang ada sebelum ini. Itulah sahabat semua, membuat tuduhan, ya, membuat fitnah, kononnya kerajaan membazir untuk mempromosikan, membuat billboard gambar-gambar Perdana Menteri dan sebagainya. Akhirnya terbongkar, mereka pula yang merasa malu dengan tuduhan dan juga pertanyaan ini. Jadi terbaik Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang kita ucapkan ya, semoga sentiasa sehat untuk maju negara kita. Terima kasih, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tawapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.